lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, kami nak berkongsi kepada anda penonton-penonton Wanita Hari Ini pelbagai variasi menu bubur yang mungkin ada yang anda dah biasa makan ataupun baru pertama kali dengar lah hari ini. Betul tu. Ada yang saya sendiri pertama kali dengar sebenarnya, Fiza. Tapi apa pun kami nak kongsikan bersama dengan anda bubur pertama ataupun menu pertama dalam variasi bubur kita pada hari ini, iaitu bubur Cha-Cha. Kita akan bersama dengan Datuk Lin Mustafa daripada Bubur Kampung Hulu. Hello. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat? Hai Fiza, Alhamdulillah Fiza. Sihat, Alhamdulillah. Kaki sihat kat sini. Okey. Datuk, mungkin boleh kongsikan kan, kalau kita cakap tentang bubur ni ada macam-macam jenis bubur. Tapi Datuk sendiri kan sebenarnya menjual pelbagai jenis bubur. Kalau boleh dikongsikan antara jenis-jenis bubur yang disediakan oleh Datuk sendiri. Okey, Fiza, thank you sebab panggil Bubur Kampung Hulu ya. Kita ada di Bubur Kampung Hulu, kita ada lebih kurang 12 jenis bubur manis dan kita pun ada bubur nasi dengan pelbagai topping lauk pauk lah. Macam bubur manis tu kita ada bubur caca, bubur jagung, bubur kacang merah, kacang hijau, labu, keladi, gandum, keledek, pulut hitam, ubi kayu, dan kita ada pengat pisang, and then kita pun ada sagu gula Melaka. Okey. All sort of bubur kita ada. Alright. Kita nak kongsikan resepi menu bubur Cha-Cha hari ni. Kalau boleh Datuk kongsikan apa keistimewaan bubur Cha-Cha daripada Datuk sendiri. Okey Fiza, panggil Kak T ya Fiza. Kak T, kalau actually bubur ni senang sangat masak dia. Yang latih dia adalah penyediaan barang-barang dia. Macam kita nak siapkan keledek dia. So kalau kita makan manisan ni pun kita makan portion kecil, jadinya tak perlu banyak-banyak. Barang dia pun, kandungan dia pun simple je. Kita perlukan santan, gula Melaka, daun pandan dengan garam. Dah. Macam Kak T memang tak guna gula putih langsung. 100% untuk bubur Kampung Hulu, Kak T gunakan gula Melaka je. Okey, baik. Dan Datuk Lin, mungkin Datuk boleh kongsikan juga kalau kita nak masak bubur Cha-Cha ni, memangnya perlukan santan segar, betul? Okey, macam Kak T gunakan santan kotak. Kalau macam ikutkan orang lama-lama, dia gunakan santan segar. Tapi macam kita, kalau santan segar tu kita perah terus masak dan dia akan fresh lah. Macam Kak T takut, Kak T nak jaga dia punya freshness dia. So Kak T gunakan santan kotak. Kita dah tahu dia punya rasa memang sedap. So Kak T ada memang sejenis santan yang Kak T gunakan. Satu brand je yang Kak T guna. Kalau kita lihat tadi kan Kak T, dari segi penggunaan gula kan, ada orang macam-macam jenis gula yang digunakan. Ada orang suka rasanya yang memang bubur manis ni begitu manis. Ada orang yang suka rasanya manis-manis buah kan. Jadi dari segi penggunaan gula tu, adakah menggunakan gula pasir ke, gula batu ke ataupun gula Melaka sebenarnya? Okey, kalau Kak T dekat Bubur Kampung Hulu, Kak T gunakan 100% gula Melaka sahaja. Sebab rasa dia lemak-lemak macam tu. So lemak tu bukan hanya datang daripada santan, lemak tu datang daripada gula tu sendiri. Okey. Langsung tak guna gula putih, langsung tak ada. Nak tanya juga kan Sugi, kalau kita tengok daripada visual tu, bubur Cha-Cha ni ada pelbagai warna. Nak tanya yang kecil-kecil, panjang-panjang, warna-warni tu sebenarnya apa? Okey, itu bubur Cha-Cha. Actually bubur Cha-Cha ni sendiri dia memang dah jual dekat market, dia memang ada banyak lah jenis. So persediaan dia macam kalau traditionally biasa mereka akan masak sekali dengan santan. Macam Kak Eti punya method untuk bubur Kampung Hulu, Kak Eti punya method, kita masak dulu Cha-Cha tu, tapis dulu semua air gandum tu sebab nanti dia punya bau gandum terlalu kuat. Dan dia akan rosakkan rasa santan tu. So Kak Eti akan rebus dulu. Cha-Cha rebus dulu, basuh letak tepi. And then keledek tu Kak Eti masak bersama dengan santan. So maksudnya Cha-Cha tu dah masak dah. Okey, macam Cha-Cha pula saya dengar. Okey, baik. Datuk Lin, mungkin boleh kongsikan juga, kalau kita nak masak bubur Cha-Cha ni, kalau memang dikatakan resepinya senang, tapi kalau bagi Datuk Lin sendiri, ada tak apa-apa orang kata pengubahsuaian yang dilakukan untuk menjadikannya lebih unik ataupun sedap? Ada bahan-bahan tambahan yang lain? Nampak macam sagu tu.
Actually kan kalau Kak T campurkan kasih sayang je kat dalam tu. Wow. Tapi kalau kita tengok dekat visual kan, ada diletakkan sedikit sagu Yes. Okey, ini apa yang Kak T buat dalam penyediaan kita dekat Wanita hari ini adalah exactly method yang kita gunakan dekat bubur Kampung Hulu. Even sagu dia pun kita masak asing. Okey. Kita masak asing, kita letak pewarna kan, dan kita letak sedikit gula lah. So that dia tak adalah tawar je macam tu. Okey, menarik betul tengok ada bubur jagung kat situ kan. Tapi jangan risau sebenarnya, kita akan bersama sekali lagi dengan Kak T selepas ini nak kongsikan tentang resepi bubur manis bubur jagung. Itu kegemaran Sugi kan? Ya. Okey, tapi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Thank you. Okay. Seterusnya Fiza, bubur ayam sambal hijau. Awak suka makan pedas-pedas kan? tapi itulah saya, mana saya nak cakap ni, semua saya suka. Okey. Tak apa, jangan risau, bubur boleh je. Okey, bubur ayam Pontian. Daripada Pontian jauh kami bawakan kepada anda. Kita bersama dengan Puan Raudah Murad di talian. Assalamualaikum. Selamat dengar hari Puan Raudah. Hai. Okey. Baik. Puan Raudah, bubur ayam, biasanya kalau kita cakap mengenai bubur ayam, saya kira ia adalah satu menu yang memang lazim. Ramai orang masak dan makan bubur ayam, terutamanya mungkin apabila tak sihat sangat kan, rasa macam nak makan bubur. Tapi apa keistimewaan bubur ayam daripada Puan Raudah sendiri? Okey, macam bubur ayam sambal hijau yang saya buat ni, dia actually simple je resepi dia. Tapi yang kita buatkan kelainan tu, kita add on sambal hijau tu sebab kita orang Johor kan. Orang Johor mostly memang suka pedas. So kita blend dengan sambal hijau, resepi tu daripada mak mentua saya sendiri. And then kita blend dengan bubur tu, memang mostly customer kita ramai yang suka. Pedas-pedas gitu. Dari segi penyediaannya pula, adakah sama ataupun berbeza dengan bubur-bubur yang lain? Sebab kalau kita lihat ni ada banyak juga bahan-bahan yang digunakan kan? Okey, untuk masak tu simple sangat. Kita pakai ayam, kita cari-cari ayam tu, and then kita pakai halia. Simple je. Yang buat dia lama sikit nak masak tu sebab bubur ni kalau kita masak kat kedai ni, kita memerlukan masa 2 jam untuk dia betul-betul hancur. Itu je yang rumit sikit lah. Raudah nak tanya juga, kalau kebiasaannya bubur ayam kan, memang kalau kita tahu bubur ayam tu dada ayam ke isi ayam ke Sugi diletakkan di dalam bubur, dimasakkan bersama dengan beras. Tapi kalau kita lihat di sini ada juga hirisan ayam goreng yang digoreng. Mungkin ini juga keistimewaan bubur nasi Pontian siam sebenarnya. Ya betul. Untuk kelainan ni, kita selain daripada kita letak sambal, kita juga letak ayam goreng spicy kita yang paling top dekat sini. Bubur ayam sambal hijau special lah kita bernamakan dia. So memang siapa-siapa yang suka pedas, bila dah makan dengan sambal, makan lagi dengan ayam yang spicy ni, lagi orang kata lagi lah. Orang Malaysia tidak boleh dipisahkan dengan sambal dan kepedasannya. Betul. Baik, mungkin Puan Raudah boleh kongsikan juga, ada tak orang kata flavor bubur ayam lain yang dijual selain daripada yang dihidangkan bersama dengan sambal hijau? Tak ada. Cuma kalau customer tu request tak nak pedas, kita tak bagi sambal lah. Tapi basically memang bubur ni je lah kita jual kat kedai. Tapi nak tanya jugalah, kalau cakap tentang bubur ni kan, ada orang ada lain cita rasanya. Ada orang suka makan bubur nasi ni yang hancur. Betul. Tapi kalau dekat utara kan, kat Kedah ke, dia panggil bubur nasi ni moi. Kan kerana bubur nasi bubur tu tak hancur sangat, tapi diletakkan dengan sup. Tapi kalau bubur ayam daripada Puan Raudah sendiri, adakah jenis ni yang hancur ataupun separuh hancur? Macam mana tu? Kita memang bagi betul-betul hancur. Macam ada setengah kedai mungkin diorang lebihkan air, jadi bila kita makan tu terasa macam cair-cair sikit kan. Tapi kalau macam saya lagi suka yang pekat. Kita bagi customer yang pekat. Kau lah, bubur dia tak cair. Macam yang kat visual tu kan. Memang kita bagi yang pekat lah. Kita memang masak, memang hancur. Okey, baik. Dan Puan Raudah nak tahu juga, bila masak bubur ni, adakah pemilihan jenis beras itu memainkan peranan juga? Mungkin ada yang ada kanji lebih, ada yang kurang. Tak ada, kita pakai beras biasa je. Okey, baik-baik. Kalau kita lihat ni hasil buburnya, yang mana bubur diletakkan sedikit sayur, kemudian ada ayam goreng di atasnya dan juga sambal hijau tu sendiri. Mungkin Puan Raudah boleh kongsikan jugalah apa lagi antara menu yang dijual selain daripada bubur ayam ini sebenarnya?
Okey, selain pada bubur ayam, kita jual ayam goreng lah. Yang paling top dekat kedai kita ayam goreng. Kita ada macam-macam ni jugalah, spaghetti, burger. Kita buat macam ala-ala fast food tapi yang Malaysian punya, local punya. Okey, Okey, resepi baik. dari hati kan orang kata kan. Homemade. Ya, dan Puan Raudah, sekiranya mereka nak mencuba resepi bubur ayam sambal hijau ni, bagaimana boleh mereka menghubungi Puan Raudah? Okey, boleh tengok Facebook saya, Pontian. Okey. Kat situ memang ada semua detail lah. Kita nak, kalau nak call boleh, nak WhatsApp boleh. Contact saya kat situ saja. Okey. Delivery bukan ke Kuala Lumpur ya? Kita on COD kat area Pontian. Okey. Jauh tu tak Ya. sempat nak sampai Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Puan Raudah. Terima kasih, insya-Allah manalah tahu Okey, terima ada kasih. rezeki kami ke Pontian selepas boleh merentas negeri, bolehlah kita rasa kan? Betul tu. Mm-mm. Okey, baik. Okey. Terima kasih Puan Boleh. Raudah. Jaga diri. Bye. Bye-bye. Okey, kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda. Kita dah dengarkan dan tahu tentang dua resepi, satu bubur manis, satu bubur ayam. Dan sebenarnya rakan wartawan kita Syifa berkesempatan juga nak kongsikan kepada anda antara maklumat-maklumat berkaitan tentang bubur ini yang rupa-rupanya Sugi ada ratusan jenis. Okey, nak tak sabar nak tahulah ni. Jadi jom kita saksikan. Bubur antara menu popular dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ia turut dijadikan sebagai pembuka selera, sajian utama dan pencuci mulut. Tahukah anda, terdahulu bubur merupakan menu sarapan pagi bagi pedagang Cina. Namun sekarang, bubur nasi semakin popular di kebanyakan negara Asia dan telah diolah menunya. Terdapat lebih 400 lebih jenis bubur, antaranya bubur ayam, bubur lambuk, bubur sunsum, bubur lauk dan bubur manis. Bubur manis merupakan salah satu menu minum petang yang digemari ramai. Kombinasi rasa lemak dan manis yang seimbang menjadikan bubur manis ini sedap untuk dinikmati. Antara jenis bubur manis yang selalu menjadi pilihan adalah bubur jagung, bubur butir nangka, bubur pulut hitam, bubur cacah dan banyak lagi. Selain itu, tahukah anda bubur halia boleh membantu merawat demam? Kajian di University of Maryland Medical Center mendapati halia boleh merawat demam dan sersema dalam kalangan orang dewasa. Ternyata bubur dapat dipelbagaikan mengikut cita rasa sendiri. Justru tidak hairanlah ramai yang menjadikan bubur sebagai salah satu menu hidangan ketika cuaca sejuk maupun panas. Sugi, Ya. macam-macam jenis Ya, betul. bubur yang ada. Saya sempat terdengar tadi abang-abang kita di dalam panel cakap, bubur durian. Kan mungkin ni musim durian ni. Ya, Ada betul. orang yang suka juga buat bubur pulut, diletakkan durian, musangking dan sebagainya. Kalau Sugi lah sebenar-benarnya, bubur apa yang paling Sugi suka? Macam tadilah saya sebut bubur pulut hitam tu. Saya Sahaja? memang suka. Dalam banyak-banyak bubur yang tu lah saya paling suka, Fiza. Kalau nak cakap pasal bubur, saya tak boleh fikir bubur lain. Kalau bubur kacang hijau pun boleh-boleh sahaja. Tapi bubur pulut hitam tu memang saya suka. Kalau saya pula bubur kacang hijau paling saya tak suka. Tak suka. Okey, yang ini kami nak kongsikan kepada anda. Kalau tadi kita dah dengarkan beberapa resepi, yang ini kita nak kongsikan resepi yang popular juga bagi mereka di Sarawak. Betul tu Fiza. Iaitu bubur pedas. Dan untuk berkongsi lebih lanjut, kita bersama dengan Encik Redzo Roslan. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Terima kasih kerana jumpa kami ke rancangan Sensasi TV3 ya. Wow, okey. Okey, Reza mungkin boleh kongsikanlah. Kalau cakap tentang bubur pedas ni, ada orang dah biasa dengar, tapi ada orang ramai juga yang baru tahu tentang bubur pedas ni. Kalau boleh kita kongsikan sedikit apa sebenarnya bubur pedas ni? Okey, bubur pedas ni sebenarnya menu legend negeri Sarawak yang kebiasaannya muncul pada bulan puasa sahaja. Menu orang lama-lama lah. Dia menyerupai macam masak lemak juga lebih kurang. Sebab dia punya inti dia dengan sayur dia, dengan rempah dia ya. So dia boleh buat pilihan lah sama ada nak letakkan daging ataupun ayam ataupun campur, ataupun boleh buat tanpa daging atau ayam. Okey. Yang istimewanya bubur pedas ni, dia punya inti dia sangat leceh. Kalau nak tengok bahan-bahan dia dipotong dadu, dipotong kecil, dihiris ya. Itu yang buat dia unik.
Okey, baik Encik Rezo, nak tahu juga, saya terbaca juga ada yang berkata bubur pedas ni sebenarnya tak pedas. Nama saja pedas. Betul ke? Nama saja bubur pedas tapi dia tak pedas. Oh, kenapa tu? Kenapa namanya dia bubur pedas tapi tak pedas? Mungkin kerana warna bubur tu sendiri kot ataupun rempah-rempah yang digunakan. Kalau nak tengok daripada dia punya ramuan istimewa tu, kita panggil bumbu ya. Bumbu ni diperbuat daripada beras dan kerisik yang digoreng tanpa minyak. Kalau kita panggil sangai lah. Oh, okey. Lepas tu kita blend halus, kita masukkan bahan-bahan lain, kita blend. Kalau kita Itu tengok yang kan, buat dia. bahan-bahan ni Sugi ada puluhan bahan Betul. kan? Berapa Banyak bahan. Sebab tu tu? dia nampak leceh. Kita ada bahan yang dikisar, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas pelbagai. Lepas tu yang paling unik sekali yang nak saya dah highlight kat sini, pucuk singkil. Kalau orang Semenanjung panggil daun beruas. Pucuk singkil ni susah nak jumpa dekat Semenanjung ni. Dia hidup segar di Borneo lah. Okey. Tapi nak tanyalah juga sebab Encik Rezo membuat kedai makanan Sarawak ni di Kuala Lumpur. Jadi dari segi bahan-bahan ni macam mana pula didapatkan untuk nak buat ni banyak puluhan bahan ni? Kebanyakan barang-barang ni kita import, Fiza. Kita import. Kita bawa khas untuk mengekalkan dia punya originality kan. Kita bawa daripada sana. Tapi alhamdulillah tangan wife saya ni dia istimewa, dia cucuk tanam semua hidup. Kita bawa akan anak pokok daripada Sarawak. Dan alhamdulillah pokok tu hidup kat sini. Alhamdulillah. Pokok tu hidup. Dan Encik Rezo, kalau kita bercakap mengenai bubur, orang biasanya masak bubur sebab senang, cepat. Tapi bubur pedas ni tak adalah senang sangat sebab banyak sangat bahan kan. Jadi mungkin Encik sebab tu menu ni tak ada dalam menu kami. Kami hanya buat untuk special request dan bulan puasa insya-Allah hari-hari kita akan buat. Sebab menu ni orang cari pasal bulan puasa. Okey. Sebenarnya Cik Rezo sempat menghantar kepada kami di studio ni hasil yang pun dah dimasak bubur pedas ni. Kita nak tahu tadi berapa lama, berapa jam. Kalau bubur nasi biasa kadang-kadang ambil masa 2 jam, 3 jam nak bagi dia kembang, nak bagi dia hancur kan. Tapi kalau bubur pedas berapa lama? Dia bergantung pada bahan yang kita gunakan lah. Macam daging tu, kalau daging yang bermutu tinggi, dia tak lama lah. Asal dia empuk, sayur semua masak dah cukup dah alhamdulillah. Dia tak perlu lama. Oh, tak perlu Antara lama. masa dalam 45 minit ke sejam pun dah cukup dah. Dah cukup. Kiranya bahan dalam tu kita boleh letak apa yang kita suka. Contohnya Cik Rezo kan, macam saya tak makan daging. Sugita pula dia memang vegetarian. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak letak dalam tu ke? Boleh. Mana daging ataupun ayam pilihan. Kalau sayur pun boleh, vegetarian. Sangat sesuai. Okey, dan bubur pedas yang dihantar ke Sri Pentas ni berapa banyak ramuan di dalamnya Encik Rezo? Kalau boleh kongsikan. Lebih kurang 15 ke 17 bahan lah. Tapi betul sebab apa? Dia macam yang ni kan, yang saya hantar untuk Fiza dan Sugi ni, yang ini resepi mak saya, Mak Jijot. Dia menggunakan kulit sapi. Kulit sapi ni tak semua orang yang suka makan kulit sapi, tapi pada family kami dan kawan-kawan yang lain suka kulit sapi. Dia boleh cuba resepi ni letak kulit sapi. Kulit sapi tu maksudnya kulit lembu lah kan? Kulit lembu betul, yang dah direbus, dah dibakar untuk melembutkan. Kalau tidak dia keras. Nasib baik bagi tahu. Okey. Ada kulit sapi. Kalau kita tengok rupanya ni memang macam masak lodeh ataupun masak lemak lah, lebih kurang kan. Kalau saya menyerupai. Kalau diletakkan macam ni, saya ingat sup pula, sup ayam ke sup kambing. Sup rempah dia kan, nampak warnanya sebegitu. Okey, mungkin boleh kongsikan jugalah sebab kadang-kadang nak buat sendiri dengan penggunaan bahan yang banyak ni agak menyukarkan juga. Mungkin lebih mudah untuk kita beli, khususnya bagi orang yang bukan orang Sarawak kan, tak biasa dengan menu ni. Mungkin Rezo boleh kongsikan apa lagi antara menu-menu lain selain daripada bubur pedas ni yang turut boleh dikongsikan. Okey, kalau datang kedai saya ni, saya boleh hidangkan anda makanan Sarawak lah, autentik Sarawak. Kita ada laksa Sarawak, bihun belacan. Kita ada semualah menu-menu yang kita dah dapat kat Sarawak susah kat sini pun dah boleh dapat sekarang ni. Okey, baik. Dan kalau mereka yang tak boleh ke kedai Encik Rezo, iaitu Dapur Puruh, boleh buat pesanan ya? Kita ada perkhidmatan pengantaran, kita ada kita punya vendor yang terkemuka lah. Semua yang kita ni, kita dah boleh assign je diorang. Just on call je di ujung dari sekarang ni. Okey. Wow. Sambil-sambil kami tanya tu, tengok pula
Cik Rezo masak di TV tu rasa macam bersedera ya. Saya kira Menu ni kesukaan ramai sebenarnya sebab dia boleh makan tanpa nasi atau dengan nasi. Macam saya sendiri saya suka makan dengan nasi. Boleh makan dengan nasi? Boleh. Tanpa nasi atau dengan nasi. Okey. Tapi betul lah. Saya insyaAllah kalau bulan puasa ni saya akan cuba buat hari-hari. Okey, baik. Memangnya unik ya bubur pedas ini. Terima kasih Cik Rezo atas perkongsian. Sama-sama. Banyak Terima yang kasih saya kerana jemput telah Dapur belajar. Buruh ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Okey. Wah, hari ni kita dah belajar dah kan. Tapi saya rasa betul lah. Saya mungkin daripada masak dekat rumah dengan menggunakan 17 hingga 35 bahan, kita mungkin boleh order saja. Saya tahu. Saya dah nak ini jawapannya. Alright, kita nak kongsikan satu lagi menu. Ini juga menu yang popular sebenarnya. Sugi suka juga kan. Selain daripada bubur pulut hitam, saya pun suka juga. Saya kira juru kamera di depan ni pun mungkin menggemari menu ini, iaitu menu bubur manis bubur jagung. Ya, kita okey. Kembali bersama dengan Datuk Lin untuk berkongsi mengenai bubur jagung ini. Hai Datuk Lin. Hai. Okey. Baik Datuk Lin, nak tahu tadi dah kongsikan mengenai bubur caca, kali ni pula bubur jagung. Mungkin Datuk boleh kongsikan kalau Datuk sendiri bila nak masak bubur jagung ni apa keistimewaannya? Okey. Dia nampak simple. Kita hanya guna jagung saja. Lepas tu santan, gula melaka, garam dengan daun pandan lah macam tadi kan. Tapi kalau Kak T punya method, jagung tu Kak T steam dulu. Steam dulu. Okey. Yes, Kak T steam dulu so that dia preserve dia punya kemanisan dekat dalam tu. Okey. Nak tahu juga sebab ada setengah orang kan kita ambil jalan pintas lah. Selain daripada kita menggunakan jagung segar, ada orang juga gunakan jagung dalam tin. Boleh ke tak boleh sebenarnya tu? Oh, tu tak aci sebenarnya. Boleh. Aha. Cuma dia tak aci lah sebab bila dia jagung dalam tin, dia dah ada dia punya manisan dalam tu. Dia bukan manis yang original daripada jagung tu sendiri kan. Okey. Tapi kalau nak cepat boleh lah. Ada orang tu awak ke Fiza? Saya selalunya yang buat mak saya. Mak saya okey. kalau mak saya dia guna jagung segar lah. Saya tukang rasa. Okey. Kak T nak tahu juga kalau tadi dengan bubur caca dan bubur jagung ni mungkin Kak T boleh kongsikan apa perbezaannya. Pastinya jagung adalah antara bahan utama dalam bubur jagung, tapi dari segi rasa dan bahan-bahan lain yang digunakan. Okey, apa perbezaan di antara bubur caca tu dengan bubur jagung kan? Ya. Sebab bubur nampak sama, adakah rasa dia berbeza, betul? Ya, betul. Okey, di bubur Kampung Ulu kita ada 12 jenis bubur, semua rasa berbeza. Okey, contoh jagung. Kenapa dia rasa berbeza? Kerana kat steam dia punya jagung, so dia preserve rasa jagung tu. Dia tak turun ke air. Jadi bila kita masak, dia blend sedap je. Dia rasa dia punya jagung, manis jagung tu bersama dalam santan tu. Ada orang kata kan kalau kita nak naikkan rasa lemak santan tu kita kena letak sedikit garam. Betul ke ataupun tidak tu? Betul tu Kak Cik letak garam tu. Hanya ada letak garam tu. Sikit je, jangan lebih. Kalau untuk naikkan rasa, tak ada garam, dia rasa dia macam pale sikit. So kita naikkan rasa dia dengan letak sedikit garam. Okey. Kak T, kalau saya lah kan, saya suka makan bubur yang sejuk. Letak dalam peti sejuk dan makan. Fiza pun sama ya? Sama, tapi cuma Saya pun sama. semua saya ni kurang sikit gemar bubur manis ni. Kadang-kadang teringin baru boleh makan. Tapi nak tanya juga sebab kadang-kadang ada setengah orang ni dia buat bubur jagung ni bukan saja digunakan jagung Kak T, tapi kadang-kadang dia letakkan apa yang putih-putih tu? Sagu juga ke dalam tu? Memang ada resepi sebegitu ke ataupun bagaimana? Definitely ada. Bubur jagung kena ada sagu. Macam Kak Cik letak sagu tapi di luar, di ujung. Biasanya kalau masak, macam kalau kita masak di rumah, kita masak together lah. Dalam jagung tu kita letak sagu. Sagu tu kita tak letak warna. Macam di bubur Kampung Ulu, kita punya jagung semua ada warna. So dia lebih colourful dan kita lebih rasa berselera nak makan. Ada orang dia tambah aiskrim dekat atas bubur tu nak makan. Aiskrim jagung dengan bubur jagung. Wow. Sebenarnya kan bila kita tengok orang kata presentation ataupun cara hiasan bubur jagung ni, dia macam orang kata bukan biasa-biasa lah kan. Dia nampak lain sikit. Sebab selalunya orang akan letak daun pandan ke apa atas tu, tapi ini diletakkan sagu berwarna merah untuk menaikkan lagi kombinasi warna tu kan. Okey, mungkin boleh kongsikanlah bagi penonton-penonton yang teringin nak menikmati pelbagai jenis bubur ni, bagaimana cara untuk mereka nak melihat bubur-bubur yang disediakan oleh Kak T sendiri. Okey, boleh pergi ke kita punya IG, Bubur Kampung Hulu. Okey. Dan kita pun ada Facebook juga, Bubur Kampung Hulu juga.
Dan lebih baik datang terus ke Bubur Kampung Hulu dekat The Riviera Melaka, Pulau Melaka. Okey, jauh baik. tu belum boleh betul, rentas Kak T. negeri. Kalau boleh kami akan ke situ tapi belum boleh lagi. Saya tumpang Jemput boleh tak datang. kita? Boleh. Boleh Okey. Kak Terima T, kasih. terima kasih Kak T atas perkongsian dua resipi hari thank you so ini. much. Okey, Okey, so terima kasih. kita dah kongsikan 4 resepi Ya. bersama dengan penonton-penonton di depan kita ni. Selain daripada bubur pedas yang dikongsikan oleh Rezul daripada Dapur Puru tadi, ada juga 4 bekas bubur nasi yang mana ada lauk yang berbeza-beza Ya, betul. atasnya. Dari tadi bau sambal petai itu menarik perhatian saya. Tapi kita takkan kongsi sekarang. Kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ni kami akan kongsikan bersama dengan anda bubur nasi berlauk ini. Jangan ke mana-mana.